Unit 3, Kenangan Manis. Kemahiran mendengar dan bertutur. Penghubung kasih. Keluarga Nabila hendak ke rumah Pak Long. Semasa dalam perjalanan, mereka telah singgah di gerai buah-buahan. Okey, ayah Nabila. Gerai ini menjual buah-buahan. Kamu dan Nasri suka akan buah limau. Okey. Pilihlah buah limau madu atau limau Bali. Okey, kita pergi sini pula. Baiklah ayah, saya memilih buah limau madu. Saya suka akan buah limau madu kerana kerana apa? Limau ni rasanya apa? Kalau awak nak tulis sini, masam pun boleh, manis pun boleh. Apa rasa limau kalau kita makan? Masam, manis. Okey. Seterusnya, buah limau madu di sana. Ayah hendak membelikan Pak Long buah mangga dan rambutan sebagai buah tangan. Okey, kita pergi yang bawah pula. Nabila tanya dekat ayah dia. Okey, Nabila tanya. Ni ayat dia tanya. Ayah, apakah maksud buah tangan? Okey. Ayah Nabila cakap apa? Sini. Buah tangan ialah sesuatu yang kita bawa ketika menziarahi seseorang. Kita boleh membawa bawa apa? Buah-buahan sebagai buah tangan. Okey. Menziarahi buah tangan ialah sesuatu yang kita bawa ketika menziarahi seseorang. Okey, bila ziarah seseorang, kalau ziarah ni sama ada sihat ke tak sihat, kita beri makanan. Pertama, kita beri makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Makanan berkhasiat tu apa dia? Makanan berkhasiat. Nak bawa apa? Makanan segera. Makanan segera ke? Makanan segera. Boleh atau tidak? Tidak tersesuai sebab dia, kalau biasanya ziarah ni orang yang sakit, jadi kita bawa makanan berkhasiat seperti buah-buahan. Lagi apa? Biskut ke, biskut yang bagus lah, yang bukan yang manis-manis. Sekarang aktiviti kita mendengar dan mengenal. Mendengar dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal, ayat majmuk. Kalau kita ingat kita punya pembelajaran yang lepas pada unit 1, kita ada sentuh tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita pergi sambungan. Kita ulang balik unit 1 pada ni. Kita ulang balik unit 1. Keluarga cergas. Kita pergi kepada bahagian bawah. Unit 1 keluarga cergas. Kita ada tentang dialog ni, suria pagi. Sekarang kita nak pergi kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita sepintas lalu. Ayat tunggal. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh sini. Dia ada subjek. Subjek tu siapa?
Okey. Predikat tu penerangan apa yang dibuat. Okey. Okey. Kalau macam ni satu ayat ni, okey, subjek dia siapa? Lelaki. Okey. Lelaki gemuk itu. Okey, predikat dia apa? Sedang menembak burung, iaitu penerangan tentang lelaki tu. Dia tengah buat apa? Kata kerjanya sedang tembak burung ni. Tembak, menembak. Kata kerja dia kerja tembak. Subjeknya apa? Lelaki, gemuk. Buat apa? Predikat dia, terangkan dia. Kata kerja dia guna apa? Tembak. Kita buat ayat dia, sedang menembak burung. Okey. Kita pergi ke bahagian bawah pula. Ayat majmuk. Okey. Panjang pula. Okey. Okey, ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat. Okey. Okey, ada dua atau lebih ayat. Ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan atau kecuali tetapi sambil seraya dan lain-lain. Okey, kat sini maksudnya ayat majmuk ni dia ada guna satu ayat tunggal tambah dengan satu ayat tunggal lagi. Okey. Atau satu atau lebih daripada dua. Dia boleh lebih daripada dua ataupun beberapa lagi. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh sini. Okey. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis. Okey. Razak mengambil sebuah buku cerita. Okey, subjek dia Razak. Predikat dia mengambil sebuah buku cerita. Okey. Ayat tunggal yang kedua, ini ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Razak membaca buku itu. Okey, subjek dia Razak. Predikat dia membaca buku itu. Okey, untuk menjadikan ayat majmuk, okey, dia kena sambung dengan kata hubung. Ni kata hubung dia, seperti, dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Okey. Lalu boleh tengok buku teks, muka surat unit 1. Okey, dalam tu pun ada contoh lagi. Okey. Tengok di situ. Kalau tak boleh, kita Google. Okey. Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey. Ayat majmuk itu apa? Ayat tunggal itu apa? Kita janji boleh bezakan apa itu ayat majmuk, apa itu ayat tunggal. Okey, berbalik kepada teks ini tadi, kita nak kesan mana satu ayat majmuk dengan ayat tunggal. Okey, kita pergi kat sini yang perkataan diwarnakan. Okey. Gerai ini menjual buah-buahan. Okey, kita nak terang tentang gerai. Gerai ini ialah subjek. Okey. Menjual buah-buahan. Ini ialah predikat. Predikat. Kalau ada subjek tambah predikat, kita jadi ini ialah ayat tunggal. Okey, ayat tunggal. Okey, dia ada subjek, dia ada predikat. Okey. Seterusnya. Okey, tengok pula tulisan yang warna biru. Kamu dan Nasri. Kamu dan Nasri suka akan buah limau. Okey, kat sini dia ada kata hubung. Dan. Kalau ayat yang ada kata hubung, kita sebut dia sebagai ayat majmuk.
Okey. Ada ayat ni kata hubung. Okey. Dia punya subjek siapa? Kamu. Dengan Nasri. Predikat dia suka akan buah limau. Maksudnya dalam ayat majmuk ni ayat majmuk ya. Majmuk. Ada 2 ayat. Kita boleh pecahkan dia. Kamu suka. Okey, ayat yang pertama kita boleh buat. Pertama. Kamu. Okey. Kita buang kata hubung dia. Suka akan buah limau. Okey, 1 ayat. Okey. Ayat yang kedua. Tadi kita dah guna kamu, kita buang ni. Nasri suka akan buah limau. 2. Maksudnya itu ada 2 ayat. Okey, nak tengok lagi contoh lain. Okey, kebanyakan dalam teks ni ayat tunggal saya memilih buah limau madu. Okey, ni subjek memilih buah limau madu. Predikat ni AT. Ayat tunggal. Saya suka akan buah limau madu kerana manis, masam. Saya suka akan buah limau madu. Ni nanti dulu. Kan buah limau madu. Kata hubung boleh juga dikatakan kata hubung. Ni. Ni kita pergi sini. Pilihlah buah limau madu atau limau bali. Kita boleh jadikan ayat majmuk sini. Pilihlah buah limau madu. 1 ayat. Ni 1. Kalau kita buat lagi 1 ayat. Pilihlah buah limau bali. 2 ayat. Ni ayat majmuk. Okey. Tengok lagi. Sini ayat. Kita nak tengok ayat majmuk. Ayah hendak membelikan Pak Long buah mangga dan rambutan sebagai buah tangan. Okey. Kata hubung dia kita tengok dan. Jadi kita pecahkan dia. Okey, kita cari ayat pertama. Ayah hendak membelikan Pak Long buah mangga. Okey, sebagai buah tangan. Okey, 1 ayat. Ayat yang kedua. Ayah hendak membelikan Pak Long rambutan sebagai buah tangan. Ayat yang kedua. Jadi ini ialah ayat majmuk. Okey. Sekarang tugasan awak di rumah, baca petikan teks ni, cuba kenal pasti mana satu ayat majmuk, mana satu ayat tunggal. Okey. Boleh tulis guna pensil. Okey, contoh kat sini, ini apa? Semiru ni. Okey, awak boleh tulis sini AM. Ni AT, ayat tunggal. AM apa? AT tu apa? Okey, itu tegasan dekat rumah. Okey, tulis kat sini. Ini untuk kefahaman, sekadar kefahaman awak. Okey, kita pergi ke muka surat 14. Okey, membaca. Ini jenis laporan. Bukan laporan, ini berita sebab dia ada ni. Besut 14 Februari. Okey. Ini ialah berita. Jadi ini kemahiran membaca. Okey, nanti dekat rumah cikgu nak awak baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, duduk elok-elok, baca sendiri kat rumah. Okey. Okey. Boleh kalau nak ikut cikgu pun boleh. Okey. Okey. Kem Bestari. Besut 14 Februari. Kilang Batik Puan Hajah Aminah telah mengadakan kem bestari untuk rumah anak yatim titian kasih. Kem ini diadakan di Rumah Rehat Seri Talang dan disertai oleh 30 orang anak yatim. Menurut Puan Hajah Aminah, 54 tahun,
Kem ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dalam proses pembelajaran. Aktiviti kem Bestari ini dikendalikan oleh anggota keluarga beliau sendiri. Antara aktiviti yang diadakan ialah ceramah motivasi diri. Ceramah ini telah disampaikan oleh Puan Zainab, seorang kaunselor. Beliau ialah menantu Puan Hajah Aminah. Selain itu, aktiviti sukaneka, menjejak hutan dan meniti jambatan gantung dikendalikan oleh Encik Abdul Aziz, anak Puan Hajah Aminah. Puan Hajah Aminah amat gembira kerana program ini berjaya dilaksanakan. Kem Bestari tersebut telah meninggalkan kenangan manis bagi Puan Hajah Aminah sekeluarga dan anak-anak yatim titian kasih. Okey, ini baca saja. Okey, rasa kalau tak boleh baca rangkap-rangkap. Puan Hajah Aminah amat gembira kerana program ini berjaya dilaksanakan. Baca sepatah-patah, nanti awak akan mahir. Okey.